Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Nusantara dalam melalui Radio Durian Nusantara bangkit dan maju bersama ASEAN. Hari ini 28 Januari bersamaan dengan hari Khamis, dan saya mulakan dengan keadaan ramalan cuaca hari ini, di mana pada petang ini diramalkan tempat-tempat di sekitar Kuala Lumpur akan mengalami badai petir atau hujan, dan pada sebelah malam pula sebahagian tempat akan berawan, dan manakala sebahagian tempat lagi di sekitar Kuala Lumpur akan mengalami hujan dan juga badai petir. Jadi seperti biasa, rancang perjalanan anda dan hati-hati bagi yang menggunakan kenderaan umum, sediakan payung sebelum hujan. Jadi saya teruskan pula dengan sejarah dan peristiwa yang berlaku pada tarikh hari ini, iaitu 28 Januari. Yang pertama, peristiwa yang berlaku pada tahun 1573, di mana penandatanganan perkara-perkara gabungan Warsaw merestui kebebasan beragama di Poland. Kebebasan beragama adalah prinsip yang menyokong kebebasan individu atau masyarakat untuk mengamalkan agama atau kepercayaan secara terbuka atau tertutup. Kebebasan beragama termasuklah kebebasan untuk menukar agama dan tidak mengikuti apa-apa agama. Dalam negara yang mengamalkan kebebasan beragama, agama-agama lain bebas diamalkan dan pemerintah tidak menghukum atau menindas pengikut kepercayaan yang lain daripada agama rasmi. Perkara 18 dalam Kovenant Antarabangsa PBB tentang hak asasi sivil dan politik menyatakan dasar yang memfailkan kebebasan seorang untuk mengamalkan agamanya adalah satu kezaliman rohaniah. Kebebasan beragama merupakan satu konsep perundingan yang berkaitan, tetapi tidak serupa dengan toleransi agama, pemisahan di antara agama dan negara atau negara sekular. Pengisytiharan hak asasi manusia sejagat yang diterima oleh 50 anggota Pimpinan Agung PBB pada 10 Disember 1948 dengan 8 terkecuali, di antaranya Paris mentakrifkan kebebasan beragama sebagai satu orang berhak kepada kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak-hak ini termasuklah kebebasan untuk menukar agama atau kepercayaan dan kebebasan sama ada bersendirian atau dalam masyarakat bersama orang lain, dan dalam ruangan terbuka atau peribadi untuk menzahirkan agama dan kepercayaannya dalam pengajaran, perbuatan, penyembahan dan pengamalan agama. Dan seterusnya, peristiwa yang berlaku pada 1813 di mana novel Pride and Prejudice diterbitkan buat julung kalinya di United Kingdom. Sedikit mengenai novel ini. Pride and Prejudice pertama kali diterbitkan pada 28 Januari 1813. Adalah satu novel Jane Austen yang terkenal. Ia merupakan salah satu komedi romantik dalam novel sejarah, dan pembukaannya adalah salah satu barisan-barisan termasyhur dalam kesusastraan Inggeris. Antaranya yang berbunyi begini: ia adalah satu kebenaran sedunia yang diketahui yang seorang lelaki berada dan bernasib baik semestinya mempunyai keinginan beristeri. Manuskrip pertama kali tulis antara tahun 1796 dan 1797, dan pada awalnya berjudul atau bertajuk First Impression atau tanggapan pertama, tapi tidak pernah diterbitkan di bawah tajuk tersebut. Selepas diteliti semula, ia telah diterbitkan pada tahun 1813 bertepatan dengan tarikh 28 Januari. Sebelumnya, antara karya-karya Jane Austen adalah Sense and Sensibility dan Non-Hanger Abbey, dikarang di Steventon Rectory. Dan seterusnya, peristiwa yang berlaku pada tahun 1933 di mana negara atau nama Pakistan dicipta oleh
Kudhari Rehmat Ali Khan dan diterima oleh umat Islam India untuk pergerakan kemerdekaan mereka. Pakistan atau Republik Islam Pakistan adalah sebuah negara yang terletak di Asia Selatan. Ia mempunyai garis pantai antara 1046 km atau sekitar 650 batu sepanjang Lautan Arab di selatan dan disempadani oleh Afghanistan, Iran di India Barat, India di timur dan China di timur Laut Jauh. Majoriti penduduk Pakistan adalah Muslim Sunni. Pakistan adalah negara ke-6 yang mempunyai penduduk teramai di dunia dan negara kedua yang mempunyai penduduk beragama Islam teramai di dunia selepas Indonesia. Pakistan sebenarnya sebahagian daripada India dan berpecah kepada Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Pakistan Timur dikenali sebagai Bangladesh. Dan mengenai Islam adalah Islam di India pula, Islam adalah agama yang kedua terbesar setelah agama Hindu, iaitu sekitar 80.5% agama Hindu di India dan 174 juta orang adalah Muslim, iaitu sekitar 16.4% dari jumlah penduduk. India mempunyai penduduk Islam kedua terbesar dunia selepas Indonesia. Selepas pengenalannya kepada India, Islam telah membuat penyumbangan keagamaan, kesenian, falsafah kebudayaan, kemasyarakatan dan politik kepada sejarah, warisan dan kehidupan India. Dan peristiwa yang terakhir adalah pada tahun 2011 di mana orang utan Sumatera menjadi spesies hominid ketiga yang genomnya diturutkan selepas manusia dan chimpanzee. Orang utan Sumatera merupakan salah satu daripada dua spesies orang utan ditemui hanya di Pulau Sumatera di Indonesia. Ia lebih jarang dan lebih kecil daripada orang utan Borneo. Orang utan Sumatera membesar sehingga ketinggiannya mencapai 1.4 meter dan berat sehingga 90 kg. Bagi orang utan jantan dan orang utan betina pula adalah lebih kecil dengan purata ketinggian 90 cm dan berat sekitar 45 kg. Itu saja sejarah atau peristiwa yang berlaku pada hari ini, iaitu pada tarikh 28 Januari. Saya teruskan pula dengan fakta yang menarik yang ingin saya kongsi bersama pendengar sekalian tentang 5 sebab anda perlu mengenal Concepcion Piquanto. Concepcion Piquanto meninggal dunia di Washington Isnin lalu. Dia dipercayai berusia 80 tahun. Nama warga Spanyol ini mungkin tidak semasyhur personaliti politik antarabangsa, namun siapa yang pernah melewati perkarangan White House pasti pernah bertemu dengan wanita itu. Concepcion setia mengedari salah dan mengadakan tunjuk perasaan aman di hadapan White House selama 30 tahun menurut Washington Post. Tepat sekali 30 tahun. Mari kita berkenalan lebih rapat dengan mendiang Concepcion, warga Spanyol yang juga mesra dengan panggilan Connie atau Conchita. Yang pertama, Concepcion pertama kali ke White House untuk menyelamatkan anak perempuannya. Concepcion berkahwin pada tahun 1969. 10 tahun kemudian, suami dan anaknya hilang tanpa khabar. Concepcion mendakwa suaminya telah berpakat dengan doktor dan peguam. Sebahagian daripada satu konspirasi. Dia ke Washington untuk meminta bantuan White House namun tidak diendahkan. Yang kedua, Concepcion kekal membantah dari Reagan sehingga Obama. Tunjuk perasaan Concepcion merentas zaman dan isu. Dia menentang skandal Iran-Contra dan Clinton-Lewinsky. Dia pernah putus harapan menentang Perang Teluk dan misi Amerika Syarikat mencari senjata pemusnah besar-besaran di Afghanistan, Iran dan Iraq. Yang ketiga, pernah kehilangan rumah dan menjadi gelandangan. Rumah yang ditumpanginya dijual pada tahun 2009 dan dia terpaksa menetap di pusat perlindungan gelandangan di Ann Street Village berhampiran dengan White House. Kata beliau, saya perlu berada di sini. Ini hidup saya, ujar Concepcion. Dan yang keempat pula, kemah protes miliknya dirampas polis namun dipulangkan semula. Selepas dilanggar kereta ketika menunggang basikal pada tahun 2012, kesihatan Concepcion merosot. Kemah dan alat protesnya dirampas polis kerana tidak ada penjaga namun dipulangkan semula. Dan yang kelima,
Concepcion menjadi ikon pejuang individu menentang peperangan. Hampir semua jelajah pelancong di perkarangan White House akan singgah di kemah Concepcion. Dia juga pernah membuat kemunculan istimewa dalam beberapa filem dokumentari termasuk Fahrenheit 9/11 arahan Michael Moore. Pemergian Concepcion dikenang di media sosial. Para pengguna media sosial turut merakam ucapan atas pemergian Concepcion. Rata-rata meluahkan rasa sedih dan tidak kurang juga berkongsi pengalaman dan foto yang sempat direkam bersama dengan wanita terkenal dengan imej topi keledar dan skarf di kepala tersebut. Itu saja fakta menarik yang ingin saya kongsikan bersama pendengar sekalian. Kita rehat sebentar sebelum nanti saya teruskan dengan berita antarabangsa. Berita Nusantara. Kembali lagi bersama saya Radita Arman Muhammad dalam Berita Nusantara melalui Radio Durian Nusantara Bangkit dan Maju bersama ASEAN. Dan kita teruskan pula dengan berita antarabangsa yang telah saya sediakan untuk pendengar sekalian. Antaranya yang pertama mengenai janggut topeng Firaun Tutankhamun tertanggal. 8 orang didakwa cuai. Di Kahirah, 8 petugas muzium didakwa pada Isnin kemarin atas kesalahan cuai apabila merosakkan dan gagal mencantumkan kembali bahagian janggut pada topeng artifak Firaun Tutankhamun yang tertanggal. Artifak terkenal di Muzium Mesir di Kahirah itu merupakan tinggalan sejarah yang sangat berharga khususnya dalam dunia ketamadunan. Sejak didedahkan pada umum pada 2014 yang lalu, terdapat banyak teori timbul mengenai insiden kerosakan pada janggut topeng berwarna emas dan biru itu. Pakar konservasi berkata janggut tersebut patah apabila topeng berkenaan terjatuh ketika kerja-kerja pembersihan. Ia telah pun disambung semula menggunakan gam yang kuat, namun sambungan itu meninggalkan kesan regangan yang jelas antara bahagian dagu dan janggut itu. Ada pula yang mengatakan insiden itu terjadi kerana artifak itu sudah rosak kerana terlalu usang. Bagaimanapun, pihak muzium menafikan teori berkenaan dan mengatakan laporan kerosakan itu tidak wujud. Pihak pendakwa raya telah membuka kertas siasatan mengenai kerosakan berkenaan pada tahun lalu dengan menekankan soal protokol pemeliharaan yang tidak dipatuhi petugas muzium. Petugas muzium begitu cuai mengendalikan artifak yang berusia sekitar 3,300 tahun dari peradaban paling tua di dunia, ujar pendakwa di dalam satu kenyataan. 8 petugas muzium yang didakwa itu terdiri daripada 6 pegawai pemeliharaan dan 2 bekas ketua bahagian restorasi muzium tersebut. Kenyataan itu bagaimanapun tidak menyebut tarikh pembicaraan akan diumumkan. Dan berita seterusnya mengenai kunjungan Presiden Iran iaitu Hassan Rouhani ke Itali. Dan sehubungan dengan itu keputusan oleh pegawai Itali untuk menutup beberapa patung purba yang bogel kerana tidak mahu menyinggung Presiden Iran iaitu Hassan Rouhani yang melewat negara itu menerima kecaman pelbagai pihak. Menjelang sidang media bersama Perdana Menteri Itali Matteo Renzi dan Hassan pada Isnin yang lalu, panel kayu dipasang bagi menutup beberapa patung Roman di Museum Capitoline. Apabila sidang media disiarkan di media Itali kemarin, ahli politik dari seluruh parti mengecam tindakan berkenaan. Pihak muzium kemarin memberitahu pejabat Renzi mahu semua patung yang terdapat di laluan Hassan menuju ke sidang media ditutup. Renzi dan Hassan membuat sidang akhbar di dalam bilik yang menempatkan patung tembaga Maharaja Marcus yang lengkap berpakaian. Antara ahli politik yang lantang mengkritik Renzi kemarin adalah Gianluca Picciola dari parti berhaluan kiri SEL yang melancarkan satu petisyen bagi mendesak Renzi menjelaskan keputusan tersebut. Katanya perkara ini memalukan seni dan budaya yang difahami sebagai satu konsep universal. Ketua Parti Berhaluan Kanan, Brother of Italy, Giorgia Meloni pula berkata tahap penerimaan budaya Renzi telah melebihi satu
had kesopanan. Dia mengimbau kembali peristiwa mengecewakan sebelum ini apabila sebuah patung bogel moden ditutup ketika Putera Mahkota Emiria Arab Bersatu melawat Dewan Bandaraya Palazzo Vecchio. Dalam perkembangan berasingan ketika pertemuan di Rome, Renzi dan Hassan komited untuk mengukuhkan hubungan budaya kedua-dua negara. Pejabat Renzi memberitahu Museum Maxi di Rom berniat untuk mempamerkan hasil seni dari Museum Seni Kontemporari Iran. Sebenarnya kejadian salah dilakukan oleh Renzi berhubungan dengan lawatan Presiden Iran. Ini menurut saya sebagai satu contoh penghormatan kepada negara Islam. Itu saja. Dan seterusnya berita antarabangsa yang terakhir mengenai satu orang ganti mata dengan kamera. Tepatnya di Toronto, seorang penerbit filem mengorak selangkah lagi untuk menjadi lelaki bionik selepas menggantikan mata barunya dengan kamera. Ron Spence hilang sebelah matanya ketika berusia 9 tahun. Dia cuba menembak selongkok najis lembu tetapi tersilap melepaskan tembakan dan menyebabkan dia hilang sebelah penglihatan. Kini pada usia 43 tahun dia mengambil keputusan mengalihkan mata barunya, mata batu lamanya dan menggantikannya dengan kamera. Ramai yang berkata ia jenaka. Spence yang menggelar dirinya Ibong menjadi subjek dalam episod baru siri televisyen Darknet. Siri berkenaan mengisahkan kehidupan sebenar subjek. Menurut Spence, kamera mata itu membolehkan dia melakukan wawancara dengan lebih dekat tanpa gangguan kamera besar atau kru kamera. Kamera mata itu kelihatan seperti mata palsu biasa, yang bezakannya adalah ia kamera dilengkapi dengan transmitter frekuensi radio. Bagaimanapun, kamera ini tidak disambungkan pada deri optik menyebabkan Spence tidak boleh menggunakannya untuk melihat. Sebaliknya, apa yang dilihat mata itu boleh dilihat pada skrin yang dipegangnya. Ia juga boleh dipasang dan dipadam dengan satu sentuhan. Satu-satunya kesan sampingan adalah bila kamera itu digunakan untuk tempoh masa yang lama, ia mulai panas. Ia makna Spence boleh meletakkannya pada soket matanya kira-kira 3 minit sahaja. Ia berharap dalam masa terdekat nanti kamera mata itu boleh merakam fail selama berapa jam pada satu-satu masa. Itu saja berita antarabangsa yang telah saya sediakan untuk pendengar sekalian. Kita rehat sebentar sebelum nanti saya teruskan pula dengan berita politik dan hal ehwal semasa. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Kembali lagi bersama saya Radita Arman Muhammad dalam Berita Nusantara melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Hari ini 28 Januari bersamaan dengan hari Khamis, dan saya teruskan untuk segmen ini dengan berita politik dan hal ehwal semasa. Seperti yang kita tahu, perkembangan terbaru di Malaysia di mana telah keluar kenyataan mengenai dana yang mengalir ke dalam akaun peribadi Perdana Menteri Malaysia iaitu Najib Tun Razak sebesar 2.6 bilion dan dinyatakan beliau tidak bersalah. Tapi ada berita yang menarik mengenai para petugas yang menyiasat kes tersebut, di mana berita bertajuk korban cuti raya siasat kes Najib tetapi akhirnya kecewa. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM menghabiskan 7 bulan untuk menyiasat kes membabitkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Namun Peguam Negara Tan Sri Muhammad Apandi Ali semalam mengarahkan supaya kes itu ditutup kerana tiada lagi alasan bagi memulakan pendakwaan. Selepas menghadapi pelbagai halangan, malah mengorbankan hari cuti raya penyiasatan yang bekerja siang malam, kini berasa kecewa atas perkembangan terbaru itu.
Kami bekerja sepanjang bulan puasa, bahkan berbuka puasa dan bersahur di pejabat hanya untuk menjalankan siasatan. Kami tidak balik ke rumah bertemu keluarga dan ramai antara kami mengorbankan cuti raya pada tahun lepas untuk menyiasat kes ini. Kata sumber yang enggan namanya didedahkan. Sumber itu menegaskan SPRM menyiasat kes itu secara bebas dengan hanya menumpukan kepada fakta. Bahkan pegawai SPRM juga terpaksa berhadapan dengan tekanan pihak polis yang menyiasat mereka berhubungan dokumen yang bocor. Ini termasuk apabila rumah dan pejabat bekas timbalan pendakwa raya SPRM Ahmad Sazili Abdul Khairi diserbu anggota cawangan khas. Dua pegawai kanan iaitu pengarah operasi khas SPRM Datuk Bahari Muhammad Zain dan pengarah komunikasi strategik SPRM Rohaizat Yaakob Zain turut dipindahkan ke Jabatan Perdana Menteri. Namun keputusan itu dibatalkan selepas mendapat kritikan. Keadaan itu bertambah buruk sehingga SPRM mengadakan solat hajat untuk mohon petunjuk dan perlindungan. Kemarin, Peguam Negara Tan Sri Muhammad Apandi Ali berkata tiada kesalahan jenayah dilakukan oleh Najib berhubung sumbangan 2.6 bilion yang dimasukkan ke akaun peribadinya secara siasatan berkaitan SRC International. Sumbangan itu beliau berkata pihaknya mengarahkan supaya kertas siasatan kes tersebut ditutup. Dan berita seterusnya dari Manila di Filipina, di mana kepulangan Miss Universe 2015 Pia Alonso disambut ribuan rakyat Filipina. Di Manila, pemenang pertandingan Ratu Cantik Miss Universe 2015 iaitu Pia Alonso menerima sambutan kepulangan sebagai seorang wirawati negara apabila lebih 10,000 orang berkumpul bagi menyambut ketibaannya. Perarakan berwarna-warni itu adalah kemuncak sambutan selama seminggu itu bagi meraihkan kemenangan Pia Alonso, biarpun berlaku kesilapan apabila host iaitu Steve Harvey telah mengumumkan nama pemenang yang salah, iaitu menobatkan Miss Colombia sebagai Miss Universe sebelum membetulkannya. Beliau yang bernama penuh Pia Alonso Woodsbatch yang kembali membawa pulang gelaran Miss Universe untuk Filipina selepas tempoh 42 tahun melahirkan rasa kesyukuran atas kemenangannya tersebut. Kami telah menunggu-nunggu tiara itu sejak sekian lama. Saya tidak fikir ramai orang tahu betapa pentingnya kemenangan Miss Universe ini kepada Filipina. Ia satu penghormatan dan kebanggaan kepada negara, katanya kepada pemberita. Woodsbatch, individu tidak asing lagi Filipina kerana pernah berlakon dalam beberapa filem dan drama sebelum menyertai Miss Universe lantas memenanginya. Anak kelahiran Jerman Filipina itu juga bakal bertemu dengan Presiden Benigno Aquino bagi menerima pingat kepada Kongres Filipina sebelum menghadiri konsert untuk meraihkan kemenangannya. Para pemenang pertandingan cantik di Filipina lazimnya menjadi selebriti popular dan kebanyakannya akan meneruskan kejayaan dalam bidang penyiaran dan juga peragaan. Dan kita teruskan lagi berita dari Thailand pula, di mana perkembangan mengenai virus MERS. Thailand kuarantin ramai 33 orang selepas warga Oman positif MERS. Pihak berkuasa kesihatan Thailand meletakkan seramai 33 orang dalam kuarantin pada Selasa selepas seorang warga Oman yang sedang mahu menerima rawatan di hospital negara itu dapati positif dengan sindrom pernafasan virus corona Asia Barat MERS-CoV. Lelaki berusia 71 tahun itu tiba di Thailand pada Jumaat yang lalu dengan demam yang tidak dapat dirawat oleh para doktor di Oman. Status positif bagi penyakit berjangkit itu yang telah membunuh lebih daripada 30 orang di Korea Selatan dalam wabak tahun lalu membuatkan pihak berkuasa mengumpulkan semua individu yang pernah berhubung dekat dengannya. Setakat ini sejumlah 33 orang yang sedang dalam pemantauan. Itu yang disampaikan oleh Kementerian Kesihatan Awam Thailand pada hari Selasa yang lalu. Sekurang-kurangnya 40 orang dapati pernah berada dekat dengannya, termasuk 22 penumpang dalam pesawat yang dinaikinya, 2 pemandu teksi, 4 petugas hotel, 11 petugas hospital dan seorang saudara.
MERS yang pertama kali dikesan di Arab Saudi pada tahun 2012 yang lalu dianggap berbahaya namun tidak sebesar risiko ancaman sindrom pernafasan akut teruk, iaitu singkatan untuk penyakit SARS. Sebelum ni, Korea Selatan mengumumkan berjaya mengekang wabak MERS di negara itu yang menjangkiti hampir 186 orang, mengorbankan 36 orang dan mengkuarantin lebih daripada 17,000 orang. Thailand adalah hub pelancongan yang besar dan ramai orang turut mengunjungi negara itu untuk mendapatkan rawatan kesihatan. Para penganalisis berkata status Thailand sebagai hub pelancongan kesihatan juga secara tidak langsung meletakkannya dalam risiko tertentu. Dan berita politik dan hal semasa yang terakhir pula masih lagi dari Thailand, tapi mengenai cari tuah di mana kegilaan pemilik anak patung seperti bayi yang dianggap membawa tuah kini semakin menular di Thailand yang ketika ini berdepan dengan kelembapan ekonomi. Majoriti penduduk Thailand beragama Buddha dan mengamalkan gaya hidup moden, tetapi ramai yang masih mencari perkara tahyul. Anak patung plastik sebesar bayi anak patung plastik sebesar bayi yang berupa sebenar itu dikenali sebagai Iuktip yang bermakna anak syurga. Ia boleh dibeli di kedai biasa atau di internet sebelum pemiliknya menyeru roh masuk ke dalam anak patung itu dengan harapan bawa nasib baik. Ekonomi ketika itu teruk dan semua orang perlukan sesuatu untuk bergantung, kata pemilik dan penjual anak patung, iaitu yang bernama Manani Bomi. Manananya berumur 49 tahun berkata anak patung yang dinamakan Nong Patch atau bayi permata membantunya memenangi loteri dengan memberitahu nombor apa yang perlu dibeli di dalam mimpi. Anak patung itu berharga 1,500 baht, iaitu sekitar RM178 hingga RM30,000 atau sekitar RM3,558, dan ramai peniaga mengambil kesempatan menjualnya di premis mereka. Timbalan Pengarah Jabatan Kesihatan Mental Panpimon Pulakon memberitahu keadaan ekonomi mendorong fenomena itu. Terdapat beberapa kumpulan dan masyarakat Thailand yang masih mempertahankan kepercayaan itu, dan kebimbangan mengenai ekonomi itu hanyalah menguatkan lagi perkara berkenaan. Jelasnya, seorang pemilik salon kecantikan yang bernama Natsuda Jantabim yang berumur 45 tahun berkata hidupnya berubah selepas memiliki anak patung yang dinamakan Ruai Jung atau bayi kaya 8 bulan yang lalu. Apabila saya memeluk patung ini, timbul perasaan sayang, tapi setiap masa saya memberitahu diri saya bahawa saya menyayanginya. Ini fenomena yang sedang berlaku di Thailand, di mana ramai orang yang menjadi satu hal yang mesti di Thailand, di mana orang berpusu-pusu untuk membeli patung bayi yang sangat menyerupai dengan bayi yang sebenar. Itu dikatakan dapat memberikan tuah kepada pemiliknya. Itu saja berita politik dan hal ehwal semasa yang telah saya rangkumkan dan saya disediakan untuk pendengar sekalian. Kita rehat sebentar sebelum nanti saya teruskan lagi dengan berita ekonomi dan bisnes. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Kembali lagi bersama saya Raditya Arman Muhammad dalam Berita Nusantara melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Dan hari ini 28 Januari bersamaan dengan hari Khamis, dan kita teruskan dengan berita-berita mengenai ekonomi dan bisnes, di mana ada kenyataan yang menarik daripada Syafiee Apdal mengenai isu TPPA, di mana beliau berkata, saya bimbang nasib Bumi Putra. Ahli Parlimen Sampurna Datuk
Seri Syafiee Apdal mengakui bahawa beliau bimbang dengan nasib golongan Bumiputra jika perjanjian perkongsian Trans-Pasifik TPPA ditandatangani kelak. Pada masa yang sama, beliau turut mempersoalkan sejauh mana kemampuan kerajaan dalam memastikan Malaysia mampu masuk dan kekal dalam pasaran antarabangsa. Bagaimanapun, kebimbangannya itu tidak bermakna beliau tidak menyokong perjanjian itu, namun banyak perkara perlu diteliti sebaik mungkin. Kesiapsiagaan Malaysia bukan sahaja dari segi struktur perundangan, tapi keupayaan masyarakat peniaga kita, peringkat angkar umbi, kerajaan negeri, ini merupakan perkara fundamental yang perlu dilihat. Laporan MITI iaitu Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri menyebut secara umumnya penyertaan Malaysia adalah selari dengan kepentingan negara. Walau bagaimanapun, isu domestik yang berkaitan dengan Bumiputra, hak pekerja dan lain-lain seperti persaingan dan harta intelek perlu diberi perhatian dan tidak boleh dipandang ringan, kata Syafiee semasa membahaskan usul sidang khas Dewan Rakyat mengenai TPPA di Parlimen pada hari Isnin yang lalu. Tegasnya, Malaysia perlu melihat pengalaman negara-negara yang ada hubungan kait dengan Amerika Syarikat dalam soal pembangunan ekonomi. NAFTA iaitu Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara, contohnya perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara yang ada hubungan kaitnya dengan Amerika Syarikat seperti Mexico dan Kanada. Pengalaman Mexico adalah surplus import di mana 1.3 juta rakyat Mexico saat ini menganggur kerana banyak lambakan produk dari Amerika Syarikat, kata Syafiee. Pengalaman itu katanya perlu diteliti secara mendalam agar Malaysia dijamin tidak akan terkait dengan kuasa besar dunia itu. Saya akui bahawa banyak lagi negara belum menyertai TPPA seperti Filipina, Thailand termasuk juga China yang kemungkinan akan menyertai. Justru beliau mahu kerajaan melihat kepada semua kemungkinan yang boleh berlaku demi kepentingan negara dan juga rakyat. Itu saja berita ekonomi dan bisnes yang telah saya sediakan untuk pendengar sekalian. Seperti biasa, sebelum menutup berita hari ini, saya ada kata-kata motivasi yang ingin saya kongsikan bersama pendengar yang berbunyi, hanya kerana seseorang tersenyum bukan bererti dia sedang bahagia. Kadang-kadang mungkin dia hanya tidak ingin terlihat lemah. Itu saja berita yang saya sediakan untuk pendengar sekalian. Kita jumpa lagi besok hari dalam waktu yang sama dalam Berita Nusantara. Salam cinta damai, salam Nusantara dan Assalamualaikum.